الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita memperbaharui rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz at-taqwa yang diulang setiap minggu di atas mimbar sehingga menjadi rukun daripada rukun-rukun khutbah menunjukkan kepada kita bahawasanya sebagai hamba Allah kita amat dituntut untuk sentiasa memperbaharui rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makna at-taqwa? Imtithalu awamirillah wa jitinabu ma naha anhu. Kita melakukan segala perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutilah kamu akan Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kiamat merupakan perkara yang amat dahsyat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada akhir zaman dan terlalu banyak tanda-tanda akhir zaman yang berlaku sekarang ini. Kalau kita melihat fenomena yang berlaku di seluruh dunia, sebahagian besar Eropah, China mengalami kemarau panjang. Kemarau yang amat luar biasa yang tak pernah berlaku sejak 200 tahun sebelum pada ini. Manakala di sebelah Asia ini pula berlakunya banjir, bah dan sebagainya, menunjukkan tanda-tanda yang kita berada di akhir zaman itu amat ketara. Maka sebagai orang Islam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan orang Islam ini sebagai orang yang cerdik dengan syarat apabila mereka sentiasa bersiap sedia untuk berhadapan dengan hari kiamat. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila bima ba'da al-maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdik, orang yang sentiasa bersiap sedia. Al-kayyisu man dana nafsahu, yang sentiasa bersiap sedia untuk dirinya, wa amila bima ba'dal maut, dan bersiap sedia dengan amalan selepas kematian. Apabila kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, imamun adilun wa syabun nasha fi ibadati rabbih wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi
Wa rajulun anfaqa biyaminihi fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wa rajulun da'adhum ra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang bakal mendapat naungan arash di hari akhirat nanti. Kita sedia maklum tuan-tuan semua, apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, dalam hadis yang lain Nabi sebut, tadnu syamsu ala ru'usi ahadikum qadra mil. Matahari akan turun di padang mahsyar nanti sekadar 1 mil. Al-mil, khilaf di kalangan ulama menafsirkan perkataan al-mil. Ada ulama mengatakan al-mil dengan makna al-masafah, 1 batu. Matahari akan turun sejarak 1 batu di atas kepala kita. Sekarang punya matahari pun tuan-tuan dah menggelegak kepala kita. Bayangkan kalau matahari turun serendah 1 al-mil, 1 batu. Bukan 1 kilometer, 1 batu. Tetapi ada penafsiran yang lain mengatakan al-mil dengan makna sejengkal. Bayangkan kalau matahari turun sekadar sejengkal. Allahu Akbar. Kalau mengikut hukum adat, confirm kita mati. Confirm hancur terbakar. Tetapi di padang mahsyar, tidak ada kematian. Tidak ada kematian buat selama-lamanya. Maka apabila manusia dalam keadaan kritikal, dalam keadaan tak tentu hala, kelang kabut, kepanasan yang amat sangat, maka kita memerlukan naungan arash Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan, di sana ada satu jaminan Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan yang bakal mendapat naungan arash. Yang pertama, Nabi sebut imamun adilun, pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil merupakan pemerintah yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa al-arba'ah. Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah dengan mengikut kehendak Allah dan Rasulnya. Sebab tu tuan-tuan semua, bab memilih pemerintahan bukan perkara kecil. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Lau sa'alani Rabbi," kalau Allah tanya kepada aku, siapakah pengganti aku nanti? Bila aku wafat, bila aku mati, siapakah pengganti aku? Maka apa kata Umar Al-Khattab? Aku akan menjawab di hadapan Allah, penggantiku ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Lau sa'alani Rabbi, kalau Allah tanya pada aku, kenapakah kau memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu? Maka aku akan menjawab di hadapan Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Nabi SAW bersabda, likulli ummatin amin, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kerana Nabi pernah bersabda, setiap umat itu ada orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umatku ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan perkataan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana dia bimbang, dia pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amat penting kita pada hari ini memilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang bertakwa ini, levelnya di padang mahsyar nanti merupakan orang-orang diberikan layanan VVIP, mendapat naungan arash Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, imamun adilun. Yang kedua, wa rajulun nasha'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang dibesarkan dalam keadaan mentaati Tuhannya. Daripada kecil diajar dengan agama, dewasa dengan agama, membesar dengan agama, hidupnya dengan agama, matinya juga dengan agama. Maka harap-harap kita yang hadir pada masjid pada hari ini, insya-Allah merupakan golongan-golongan yang
dibesarkan dalam keadaan beragama, insya-Allah. Manakala golongan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi, seorang pemuda yang hatinya sentiasa tergantung dengan masjid. Tuan-tuan semua, berapa ramai orang pada hari ini semenjak habis PKP, kita boleh lihat bagaimana suasana masjid surau kosong. Semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejak tak pergi sembahyang Jumaat beberapa kali, terus melekat tak datang sembahyang Jumaat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dan tuan-tuan semua daripada fitnah akhir zaman. Sebab itu tuan-tuan, kita berdoa pada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapat juga golongan yang ketiga, golongan yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi, seorang pemuda yang hatinya sentiasa tersangkut di rumah Allah Subhanahu wa taala. Lepas waktu subuh dia akan menanti waktu zuhur, lepas waktu zuhur dia menantinya waktu asar, lepas asar dia menantikan waktu maghrib, dan lepas maghrib dia menantikan waktu isyak. Begitulah rutin hariannya. Manakala golongan yang keempat yang bakal mendapat naungan arash, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang pemuda yang berkasih sayang kerana Allah, berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah, dan berpisah kerana Allah. Berkawan nampak zahirnya macam mudah, tetapi tuan-tuan, dengan sebab berkawan ini, kalau kena gaya caranya, dengan sebab berkawan inilah kita akan mendapat naungan arash Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apabila kita melihat sahabat kita membuat benda-benda yang baik, kita sokong, kita bersetuju. Tetapi apabila kita melihat kawan rapat kita melakukan perkara yang tak betul, perkara yang mungkar, kita tegur dia kerana Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bersahabat kerana Allah dijamin mendapat naungan arash di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Manakala golongan yang seterusnya ialah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa rajulun da'adhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin, seorang perempuan, seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang cantik dan berharta. Lalu lelaki ini mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya lelaki ini tak makan godaan seorang perempuan, yang mana perempuan ini Nabi sebut dia mempunyai dua keistimewaan, kecantikan dan kekayaan. Inilah fitnah yang pernah berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang digodi oleh seorang perempuan zatu jamalin wa mansibin, yang mempunyai kekayaan dan kecantikan. Manakala golongan yang keenam yang mendapat naungan arash, wa rajulun anfaqa bi yaminihi, seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kanannya, fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, maka tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Simboliknya apa tuan-tuan semua? Orang yang bersedekah dalam keadaan dirahsiakan sedekahnya. Kita hidup di zaman akhir zaman, di zaman viral, zaman fitnah. Semua nak share dekat media massa. Nak selfie, sedekah pun nak selfie. Bersedekah pun nak share dekat Facebook. Bersedekah pun nak share dekat Instagram. Nak share dekat, semua nak share. Apa pahala yang kita tinggal? Apa pahala yang kita tinggal kalau semua nak tunjuk pada manusia? Tak ada apa. Bahkan pujian manusia pun tak ke mana. Entah na'udzubillah min zalik, sedekah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di hari akhirat besok, Allah menjadikan amalan kita seperti debu-debu yang berterbangan. Na'udzubillah min zalik. Dan golongan yang terakhir yang bakal mendapat naungan arash ialah Nabi sebut, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah, seorang pemuda yang dia duduk bersendirian, tiba-tiba dia teringat betapa banyaknya dosanya, betapa banyak kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat aynahu, mengalir air matanya.
Kalau kita tuan-tuan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dapat mengalirkan air mata dengan sebab ingatkan dosa, itu merupakan satu nikmat yang amat besar oleh Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di dalam salah satu golongan di kalangan 7 golongan yang mendapat naungan arasy insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza almuttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadi al hajat ya rabbal alamin. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدر الشاه وولي عهده دول yang teramat mulia Tengku Sharafuddin Badli Shah ibn Sultan Salihuddin وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيف بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.